Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2 ingin mengupas sebuah isu yang kini hangat diperkatakan yang bertajuk adakah PUBG mengandungi unsur syirik dan memesongkan akidah. Mari kita tengok perkara apa yang dibincangkan. PUBG adalah PlayerUnknown's Battleground, iaitu sebuah permainan Battle Royale multi pemain atas talian yang dibangunkan dan diterbitkan oleh anak syarikat kepada syarikat permainan video Bluehole dari Korea Selatan. Permainan ini berasaskan mod-mod terdahulu yang dibuat oleh Brandon, iaitu PlayerUnknown negeri ini. Untuk permainan-permainan lain diilhamkan oleh filem Jepun tahun 2000 berjudul Battle Royale, dan ia telah berkembang menjadi permainan sendiri di bawah arahan kreatif Brandon. PUBG dia mengetengahkan konsep Battle Royale dengan genre tembak-menembak antara pemain. Para pemain boleh bermain secara sendiri ataupun secara berpasangan dengan kawan-kawan ataupun dalam kumpulan, iaitu semaksimum 4 orang. Matlamat utama permainan ini ialah menjadi pemain atau kumpulan yang terakhir yang dapat bertahan dengan membunuh para pemain lain serta mengelakkan diri serta ahli-ahli kumpulan daripada diserang dan terbunuh. Secara purata, satu set permainan berlanjutan selama kira-kira 30 minit. PUBG ini telah menjadi isu dan satu kontroversi pada Jun 2020 di mana ia telah menerima tentangan oleh golongan pemain dari dunia Islam apabila versi telefon pintar permainan video ini menganjurkan satu acara permainan khas yang menerapkan unsur sembahan berhala yang dilihat bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam, iaitu kepercayaan terhadap satu Tuhan atau monotheism. PlayerUnknown Battlegrounds mempunyai 4 map yang sangat masyhur dalam Battlegrounds. Yang pertama dipanggil Erangel, yang kedua adalah Vikendi, ketiga Sanhok, keempat adalah Karakin dan juga Miramar. Berdasarkan nama-nama map ataupun peta yang saya sebut ini merupakan daripada yang lama hinggalah yang baru. Jadi, di manakah kedudukan sebenar totem Sanhok itu sendiri? Patung totem Sanhok berada pada Sanhok map sendiri ataupun peta Sanhok. Jadi, apa yang istimewa sangat dengan patung totem Sanhok? Patung totem Sanhok ditambah dalam mod baru. Jadi, PUBG Corporation telah menambah satu mod yang dikenali sebagai Mysterious Jungle Mode ataupun Adventure Jungle Mode. Mod ini telah ditambahkan di dalam menggunakan mod yang klasik. Jadi pemain boleh explore ataupun boleh terokai satu map yang baru untuk jalani mereka punya peperangan lah. Jadi patung totem Sanhok ini atau dikenali sebagai patung totem adalah patung yang berkuasa dan mampu memberi ganjaran kepada pemain yang memohon blessing pada patung tersebut melalui upacara penyembahan. Jadi apa kelebihan dengan penyembahan yang dilakukan oleh pemain? Penyembahan yang dilakukan oleh pemain akan dapat bermacam-macam ganjaran. Antaranya, mereka dapat dipulihkan serta dapat menambahkan segala peralatan atau kelengkapan yang berkurang pada pemain. Apabila pemain meminta blessing daripada patung totem tersebut, mereka akan diberikan beberapa ganjaran yang berbentuk item. Jadi, ada 3 mod patung totem itu sendiri ketika pemain itu akan bertemu dengan totem-totem bila dah sampai pada Mysterious Jungle Mode tu sendiri.
Yang pertama yang dinamakan sebagai strategi totems yang berwarna merah. Apa fungsi dia melalui warna-warna ini? Okey, merah menyediakan senjata. Manakala warna hijau dikenali sebagai restore totems, memberikan keperluan-keperluan bom, peluru dan lain-lain. Yang ketiga adalah totems yang berwarna kuning, dinamakan sebagai protection totem. Menyediakan kelengkapan-kelengkapan keselamatan seperti helmet, baju perisai serta ubat-ubatan. Okey, berkenaan lokasi patung tersebut, patung totems ni hanya terdapat dalam satu peta sahaja, iaitu peta Sanuk dan Mood Klasik. Patung tu juga tersebar di peta dan mempunyai fungsi berbeza. Okey, jadi sekarang bagaimana benda ni boleh viral? Dia berpunca daripada seorang pemain yang menyembah patung tu dengan tujuan untuk mendapatkan senjata, lalu mendapat perhatian dari beberapa netizen. Dan kemungkinan orang yang bukan dari kalangan pemain PUBG tu sendiri yang menghebohkan tentang PUBG ni kerana adanya unsur penyembahan. Sedangkan orang yang dah terbiasa bermain dah tahu bahawa mereka tidak memerlukan kepada patung tersebut untuk mendapatkan senjata sebenarnya, kerana mereka boleh mendapatkan item-item yang mereka inginkan dengan cara lain di tempat lain. Kesimpulannya, benda ni telah sampai kepada pengetahuan pemaju permainan ni, iaitu syarikat Tencent, dan mereka sendiri telah menyatakan permohonan maaf lalu menukarkan unsur penyembahan tersebut kepada bentuk kotak, yang mana pemain hanya perlu unlock sahaja jika ingin dapatkan item yang mereka inginkan. Beralih pula kita kepada dalil Al-Quran, surah Luqman ayat 13. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia menasihati kepadanya, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu satu kezaliman yang besar. Kat sini nak beritahu, mungkin benar ada sesetengah pemain yang beranggapan bahawa penyembahan itu hanya sekadar hiburan ataupun hanya sekadar game. Tapi bila mana ia melanggar syariat, dan ia juga boleh membawa kepada perbuatan syirik yang merupakan salah satu dosa besar, maka itu juga tanpa kita sedar, ia juga boleh membawa kepada kerosakan akidah. Oleh itu, Islam merupakan sebuah agama pertengahan yang amat menekankan aspek spiritualiti dan pembangunan rohani. Tapi, pada masa yang sama, turut membenarkan penganutnya berhibur dan berseronok selagi mana ia tidak melampaui batas-batas syarak. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Hanzalah, ada masa untuk urusanku di keduniaan, ada masa untuk beribadah. Dan jika hati kamu sentiasa sama seperti mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka para malaikat datang bersalam denganmu dan memberi salam kepadamu di pertengahan jalan." Hadis riwayat Sahih Muslim. Imam Nawawi semasa mentafsirkan hadis ini turut diriwayatkan dengan lafaz berbeza dalam Sahih Muslim. Beliau menjelaskan bahawa kita tidak dituntut untuk beribadah sepanjang masa, kerana itu apabila Hanzalah merasa risau dirinya telah munafik kerana lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menjelaskan bahawa ada masa diperuntukkan untuk ibadah dan ada masa juga perlu diperuntukkan untuk kehidupan dunia dan berhibur bersama keluarga. Hadis ini dirujuk oleh Syarah Sahih Muslim. Seterusnya, kesan kepada individu, agama, masyarakat dan negara. Yang pertama, ketegahan permainan ini boleh melalaikan seseorang individu daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan perkara yang tidak berfaedah. Sebagai contoh, bermain permainan PUBG ini. Yang kedua, boleh menghakis nilai murni yang ada dalam diri seseorang individu itu.
Yang ketiga, boleh memudaratkan kesihatan fizikal maupun mental bagi seseorang individu. Sebagai contoh, terlampau lama bermain permainan ini. Kategori yang kedua, kesan kepada agama. Yang pertama, permainan ini boleh mendorong kepada kerosakan akidah dan fikiran bagi individu Muslim itu sendiri. Yang kedua, berkurangnya dengan ketagihan permainan ini, berkurangnya pelapis-pelapis yang akan menyambung risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kepada umat manusia. Kategori yang ketiga, kesan kepada masyarakat. Permainan ini boleh merosakkan hubungan antara suami isteri, bahkan boleh berlaku perceraian antara mereka. Yang kedua, boleh boleh meningkatkan kes-kes keganasan antara di kalangan kanak-kanak dan belia. Yang seterusnya, merenggangkan hubungan silaturahim antara masyarakat di Malaysia terutamanya. Kategori yang terakhir, kategori yang keempat, kesan kepada negara. Permainan ini boleh mengancam negara apabila generasi-generasi muda tidak mengendahkan dan tidak menghiraukan isu-isu semasa yang berlaku di Malaysia. Yang ketiga, permainan ini boleh menjadikan negara Malaysia ini mundur. Jadi di sini apa solusi atau penyelesaian yang boleh kita ambil dalam menangani isu ini? Yang pertama, semua perkara yang kita lakukan hendaklah kembali atau mengikut kepada tuntutan syariat Islam, yakni perpadukan Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan rujukan utama buat umat Islam. Islam sendiri tidak menghalang umatnya untuk berhibur, malah Islam menyediakan tata cara agar kita tidak melanggar atau menyeleweng daripada ajaran Islam seperti menyembah patung yang wujud di dalam permainan PUBG ini. Solusi yang kedua atau penyelesaian yang kedua adalah peranan ibu bapa untuk mencegah atau melarang anak-anak mereka daripada bermain permainan ini kerana ia akan mengheret kepada kelalaian daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu saja, ia juga mampu meracuni pemikiran anak-anak dan memesongkan akidah mereka tanpa sedar, secara halus sudah pun mensyirikkan dan menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Jadi di sini adakah kita ingin melihat anak-anak kita atau para remaja di luar sana terpesong akidah mereka? Solusi yang ketiga atau cara penyelesaian ketiga adalah meninggalkan perkara yang jelas haramnya. Dr. Zakir Naik telah pun berkongsi pandangan beliau mengenai permainan maya PUBG ini yang menonjolkan alingan menyembah patung yang membawa kepada perkara yang haram. Beliau menyarankan kepada kita, terutamanya umat Islam, untuk berhenti daripada bermain PUBG ini kerana ia membawa kepada perkara yang sia-sia dan perkara yang lara. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sebagai konklusinya, kita sebagai seorang Muslim hendaklah berhati-hati dan cakna dengan sebarang bentuk permainan maya seperti PUBG ini kerana dikhawatiri mengganggu akidah dan iktikad kita kepada Islam. Perkara yang membawa kepada mufsadah ini tidak seharusnya dijadikan perkara utama untuk kita berhibur ataupun mengurangkan stres.